negara, asas perpaduan pembinaan negara bangsa di Malaysia. Rukun negara telah dibentuk adalah untuk mengukuhkan perpaduan dan identiti rakyat Malaysia. Matlamat pembinaan rukun negara adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia supaya ia menjadi identiti rakyat Malaysia. Rukun negara mula diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Yang di-Pertuan Agong iaitu Almarhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Ia diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang menggugat perpaduan etnik di Malaysia, yang berpunca daripada kempen pilihan raya yang telah menimbulkan isu yang sensitif iaitu isu perkauman. Punca berlakunya tragedi 13 Mei 1969 ini adalah kerana perasaan tidak puas hati orang Melayu terhadap ekonomi dan sistem pendidikan orang Melayu yang jauh ketinggalan berbanding bangsa lain. Keistimewaan yang diberikan kepada orang Melayu mengakibatkan etnik lain juga berasa tidak berpuas hati dan seperti dianaktirikan dan kerana peluang ekonomi mereka akan terancam. Keistimewaan yang diberikan kepada orang Melayu dari segi bahasa Melayu dan institusi beraja telah mengakibatkan perasaan tidak puas hati terhadap orang Melayu semakin mendalam. Matlamat rukun negara adalah untuk membina keluhuran perlembagaan dalam kalangan rakyat Malaysia, iaitu setiap rakyat perlu dan wajar untuk terima perlembagaan sebagai undang-undang yang tertinggi dan setiap individu perlu mematuhinya. Perlembagaan adalah sumber rujukan yang tertinggi dan hal berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosioekonomi rakyat menjadi sumber rujukan utama pada perlembagaan Malaysia. Kita dapat melihat peranan perlembagaan persekutuan itu sendiri yang di mana untuk menjaga hak rakyat Malaysia. Oleh itu, setiap warga negara dikehendaki untuk menghormati, menghargai dan memahami serta kandungan latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan yang dibina berasaskan kesepakatan semua kaum di negara Malaysia, terutamanya kaum lain sebagai sistem kontrak sosial. Kontrak sosial adalah kontrak yang diberikan kepada orang bukan Melayu yang diberikan hak kewarganegaraan yang longgar berdasarkan prinsip jus soli. Agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu serta raja-raja Melayu yang dipanggil sebagai Tiang Seri dalam perlembagaan. Istilah Tiang Seri ini dalam perlembagaan digunakan adalah wajar kerana isu agama Islam, kedudukan istimewa orang Melayu dan bahasa Melayu sering menjadi konflik dalam kalangan rakyat Malaysia. Perkara yang menetapkan Islam sebagai agama persekutuan diimbangi juga dengan peruntukan kebebasan setiap rakyat untuk bebas dalam mengamalkan apa sahaja agama yang menjadi kepercayaan mereka. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang diimbangi juga dengan peruntukan tidak ada seorang dalam kalangan rakyat Malaysia dilarang untuk menggunakan bahasa mereka sendiri. Dan perlembagaan persekutuan seperti yang kita dapat lihat, hak yang sama berlaku kepada kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra Sabah Sarawak yang diimbangi dengan peruntukan bahawa kerajaan tidak boleh melucut, menarik balik atau menyebabkan hak kaum lain terhakis. Rakyat perlu bersama menghayati maksud keluhuran perlembagaan sebagai asas perpaduan dan pembinaan negara bangsa di Malaysia. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mengambil iktibar akan peristiwa 13 Mei 1969 agar peristiwa tersebut tidak lagi berulang pada masa kini. Siapa lagi yang akan menjaga kedudukan agama, bangsa dan bahasa kita kalau bukan kita sendiri? Kita mestilah mengekalkan perpaduan dalam kalangan kita untuk mengelak sebarang konflik, perkauman dalam isu-isu sensitif seperti isu agama terutamanya yang seringkali menjadi perdebatan dalam kalangan rakyat Malaysia. Perkara seperti ini tidak seharusnya berlaku kerana kita adalah negara yang merdeka. Seharusnya minda kita lebih terbuka dalam menerima sesuatu perubahan tanpa perlu menggunakan isu-isu sensitif untuk mengapi-apikan lagi perpaduan rakyat di Malaysia.